forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Rafizi Ramli tentang isu adik Nek Ali suruh jangan undi mak-mak. Kita baca sedikit di surat khabar ni. Adik kepada bekas Menteri Besar Kelantan Allahyarham Nek Abdul Aziz mendakwa naib Presiden PAS Muhammad Amal Nek Abdullah merupakan dalang di sebalik ketiadaan nama Nek Muhammad Abduh Nek Ali sebagai calon pilihan raya negeri Kelantan. Dalam satu rakaman video yang tular hari ini, Nek Din Nikmat berkata dia hairan apabila nama anak saudaranya itu tidak dicalonkan di kursi Dewan Undangan Negeri Dun Cempaka. Okey, mari kita dengar respon daripada Rafizi Ramli. Dia akhirnya kita komen macam biasa. Yang kedua, satu lagi, hari ini keluar selepas penamaan calon, viral cerita daripada Kelantan. Sebab dia bagi gambaran bahawa ini semua PAS, Perikatan Nasional ni bersatu padu, semua bagus. Hari ini kita tengok ada tempat macam Sikamat hari ini, jentera PAS terus pulaukan. Tak ada langsung dah jentera PAS sekarang ni dekat Sikamat. Kepada yang menonton di luar, jentera PAS di Sikamat dah pack barang pergi ke mana saya pun tak tahu. Tinggalkan bersatu tu kontang ganting. Dia sebab mudah. Dia di luar, dia kata ini demi perpaduan ummah. Ini demi Melayu, kita kena bersatu lawan kerajaan yang bukan Melayu. Tapi sama dia orang, kita rakyat dan juga pengundi biasa ni boleh nampak. Kalau sama dia orang tak dapat je kursi tu, dia tutup terus, dia pergi ke tempat lain. Jadi di Pulau Pinang contohnya, bila Presiden gerakkan Dominic Lau, dia ambil kursi Melayu. Hebat. Tiba-tiba dia ambil kursi Melayu. Memang PAS marah lah. Jadi kalau tengok perarakan hari ni, orang PAS tak ada kat situ. Dekat Sikamat tak ada. Dan ini sebenarnya putik-putik yang sebenarnya memang berlaku di bawah. Sebab di Kelantan sendiri hari ini viral video adik kepada Tok Guru, Allahyarham Tok Guru Ni Aziz sendiri minta supaya pengundi-pengundi di Kelantan jangan undi calon PAS Nik Amar. Bukan saya kata no. Yang ini mari daripada adik Allahyarham Tok Guru Ni Aziz sendiri. Sebab pergolakan soal kuasa ni besar sangat. Kita tahu Nik Amar ni dia sekarang nak jadi menteri besar. Tengah berebut nak jadi menteri besar. Kerana kita dimaklumkan bahawa Menteri Besar Kelantan Ustaz Ahmad Yaakob tak tanding dah. Dia tak tanding kali ni kan. Ustaz Ahmad Yaakob memang dah takkan jadi menteri besar dah. Akan ada muka baru. Jadi muka baru tu tak diumumkan lagi. Jadi sesama mereka sekarang ni tengah berebut. Siapa akan jadi menteri besar yang baru? Oleh kerana Nik Amar ini ialah yang paling ke depan buat lawak mengenai keadaan air di Kelantan. Dia rasa dia akan jadi calon hebatlah di depan sekali. Jadi sebab itu timbul soal langsung tak bagi ruang kepada anak kepada Tok Guru Ni Aziz untuk bertanding. Bila dah jadi macam itu, keluar macam-macam cerita lah. Tuan Ibrahim kata, Ni Abduh tak nak. Ni Abduh tak bercakap. Hari ini keluar penjelasan daripada Pak Saudara Ni Abduh sendiri. Beritahu bahawa Ni Abduh kena kerat dengan Ni Amar. Jadi oleh itu, keluarga Tok Guru Ni Aziz sendiri minta supaya orang Kelantan jangan undi calon PAS itu sebab dia dah merosakkan PAS sendiri. Sebab itu saya kata, daripada seminggu, 2 minggu yang lepas lagi, saya terangkan satu perkara. Apa sebenarnya pertembungan dalam pilihan raya negeri kali ini? Di satu pihak, kita sedar bahawa kita ada kekurangan, tapi kita ada keperluan untuk menyelamatkan negara dan kita selesaikan semua masalah yang telah diwariskan berdekad-dekad ni. Masalah hutang, masalah struktur ekonomi, masalah kemiskinan rakyat, masalah gaji dan pekerjaan rakyat. Ini semua perlu diselesaikan. Ada benda yang dah berjalan, ada benda yang sedang berjalan dan sudah mula tanda-tanda pembaik pulihan itu berlaku. Itu di sebelah kerajaan perpaduan. Kalau orang tanya saya ni, kalau hari ni penamaan calon, satu-satunya modal yang Perikatan Nasional ada ialah bila Datuk Seri Anwar turun, dia akan nyanyi hoi hoi ai hoi. Dia kata sekarang sudah sokong penyamun.
Saudara-saudari, dalam pilihan raya umum yang lepas, rakyat sendiri yang buat keputusan untuk tidak bagi mana-mana parti menang. Itu keputusan rakyat. Jadi kalau kita dengan emosi kita, yang dalam Pakatan Harapan ini kata, oh tak boleh, kita dengan UMNO ni sampai bila-bila tak boleh. Kalau yang dalam UMNO pun macam itu juga, kita dengan DAP, dengan PKR ni sampai bila-bila tak boleh. Kemudian yang Muhyiddin pula bagi syarat, dia bagi syarat 1, 2, 3, tapi dia nak jadi Perdana Menteri. Bila yang di Pertuan Agong suruh semua bentuk kerajaan perpaduan untuk kurangkan politik dan tumpu kepada membantu rakyat, dia kata dia tak bersetuju. Jadi dalam keadaan begini, ada satu benda saja yang saya tak pernah sebut, komen pasal Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional sebelum ini. Saudara-saudari, perbezaan kita yang lepas-lepas itu memanglah ada luka, ada parut, ada cala. Ada yang terlajak kata, ada benda yang kalau kira masih lagi terbuku, tapi kita faham ada satu perkara yang betul-betul kita bersetuju. Dan sebelah saya dalam kabinet ialah Tok Mat, Datuk Seri Muhammad Hassan daripada Negeri Sembilan. Dia betul-betul duduk sebelah saya. Saya orang Negeri Sembilan apit kiri kanan dalam parlimen, dalam kabinet tau. Sebelah kiri saya Lok, sebelah kanan saya Tok Mat. Saya dengan Tok Mat setuju satu benda, bahawa kita kena selamatkan negara ini. Keadaan dia dah memang parah. Dan kalau kita berterusan bergaduh, ada kepakaran itu ada dalam PKR dan PH. Ada nilai tambah yang Barisan Nasional boleh bawa demi untuk memajukan negara. Dan untuk itu berlaku, kita kena sama-sama muhasabah dan kita kena lupakan dan maafkan yang lepas. Sebab rakyat tak fikir kamu macam mana. Dia fikir tentang keadaan di bawah, tentang kemajuan, tentang gaji dia, tentang macam mana dia nak hidup tiap-tiap hari. Tak? Jadi di sebelah kerajaan perpaduan, satu-satunya benda yang menggabungkan kami, menyatu padukan kami, ialah kebajikan rakyat. Itu saja saudara-saudari. Dan saudara-saudari tahu pun saya memang kalau boleh tak nak dalam politik. Tengok saya dah jadi gemuk sekarang ni. Setiap kali anak jarang jumpa. Ada orang selalu kalau saya turun ceramah lah, ada orang nak jumpa, nak beritahu. Saya kata tunggulah habis kempen PRN ke apa. Sebab saya dengan isteri pun jarang bercakap sekarang. Tak ada masa. Hardly at home saudara-saudari daripada pukul 7-8 pagi sampai 2 pagi tiap-tiap hari, sambung untuk 3-4 bulan tanpa berhenti 7 hari seminggu. Jadi yang menyatu padukan kita ialah rasa tanggungjawab kepada rakyat dan juga rasa kecintaan sebab negara kita hebat. Tak ada negara di dunia ini sebenarnya yang ada banyak kelebihan-kelebihan kecil yang bila digabungkan, dia menjadikan Malaysia ini boleh jadi negara hebat. Sama macam kita cakap pasal Norway, pasal negara Skandinavia, pasal negara-negara maju moden yang sejahtera yang lain. Ciri-ciri itu semua ada kat kita. Kalaulah kita tumpu untuk kita bangunkan negara. Tak ada negara lain yang ada masyarakat Cina yang besar, orang India pun ada, masyarakat Melayu yang beragama Islam yang ada kaitan yang panjang dengan dunia Islam, dengan Arab pun kita boleh, dengan British pun kita boleh, dengan Jepun pun kita boleh, dengan Indonesia pun kita boleh. Tak ada negara macam tu dalam dunia ni. Malaysia ada. Minyak pun ada. Nadir bumi REE yang sangat berharga tu pun ada, cuma ada orang sakau lah kan. Tak ada negara lain, hanya Malaysia. Jadi kalau kita ketepikan perbezaan kita dan kita tumpu kepada rakyat, insya-Allah dalam tempoh yang singkat saudara-saudari kita boleh naik balik macam saudara Wong Chen sebut tadi, menjadi peneraju dan ekonomi dan negara yang paling sejahtera di rantau Asia Tenggara itu. Sebab itu saya duduk dengan Barisan Nasional. Saya lupakan yang lepas, telan semua. Saya kira perasaan saya tu tak penting.
Masa depan rakyat, masa depan negara tu jauh lagi penting. Kerana manusia macam saya dengan Amin ni, kami datang dan pergi. Lama mana sangat kami nak jadi wakil rakyat? Lama mana sangat? Kita orang akan berhenti dan terus balik pencen, duduk jadi macam orang biasa. Tapi negara mesti berada di landasan yang baik dan betul, supaya lepas itu orang yang datang lepas kami boleh tambah lebih baik, lebih baik. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Nampaknya apa, bapa saudara kepada Nek Abdul ni tak puas hati lah sebab anak saudaranya tidak dicalonkan. Satu lagi, cempaka terkerusi tradisi keluarga Nek Aziz. Dulu Nek Aziz dah bertahun-tahun bertanding dekat situ lah. Tapi tiba-tiba sekarang ni, dia orang tak bagi dekat keluarga Nek Aziz ni untuk bertanding kat situ. So, siapa tak puas hati? Semua orang tak akan puas hati lah. Nek Aziz pun banyak jasa dekat Kelantan tu, dekat cempaka tu. Okey, tak biarlah kat Kelantan tu. Tapi saya rasa better Kelantan memilih kajian perpaduan lagi kerana dapat menyelesaikan berbagai-bagai masalah, terutama masalah air. Okey, tuan-tuan, jangan lupa kajian perpaduan dan PMX Anwar Ibrahim. Undilah calon daripada kajian perpaduan. Assalamualaikum.